الله 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 إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan perkenannya dapat lagi kita bersua setelah beberapa lama tertangguh disebabkan ada sedikit kekangan yang tak dapat dielakkan. Alhamdulillah hari ini kita ada kelapangan sikit. Alhamdulillah. Dan saya mohon maaf lah tak dapat maklumkan. Dan insya-Allah kita doa mudah-mudahan Allah Taala memberi nikmat kelapangan masa pada kita insya-Allah. Dan untuk kita teruskan siri pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hidayatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fi al-lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyaikhihi fid darain amin. Baik, alhamdulillah hari ini kita pada majlis yang ke-142. 142. Dan kita masuk pada Kitabus Salam wal Istizan. Kitabus Salam wal Istizan wa Tashmit al-Atis wa ma yata'allaqu biha. Berkenaan dengan memberi salam. Assalam ni maksudnya memberi salam lah. Kita memberi salam kepada orang lain. Wal Istizan, dan minta izin. Yakni khusus dalam bab ni iaitu minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Itu secara khususnya. Wa tashmitil atis, dan mendoakan orang yang bersin. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan assalam? Assalam ni adalah as-salamah, yakni keselamatan. Yakni maksudnya secara khususnya iaitu kita beri ucapan, kita mendoakan keselamatan kepada orang yang kita jumpa tu. Itu maksud secara umum. Dan ada di qilah yang dikatakan itu adalah ismun min asma'illah ta'ala. Assalam ni adalah salah satu di antara nama-nama Allah Ta'ala. Ini apabila seorang Muslim berkata kepadanya, kepada saudaranya, itu mengucapkan assalam ni, yang maksudnya salamun alaikum, itu bermaksudnya yu'awwidhuhu billah, iaitu kita yu'awwidhnya kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya dia dijauhkan daripada segala keburukan, dan mendoakan keberkatan kepada saudaranya, iaitu dengan keberkatan doa, keberkatan dengan nama Allah Ta'ala tersebut, assalam tersebut. Dan Imam Nawawi mendatangkan, mendahulukan dengan
dalam kitab As-Salam wal Istizan ni dengan mendatangkan potongan ayat Al-Quran. Baik, qala Allah Subhanahu wa ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan, apabila kamu masuk ke dalam rumah-rumah, tak kiralah rumah kamu sendiri ataupun rumah orang lain, fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah kamu memberi salam ke atas kamu. Maksud kata para ulama, ke atas sesama kamu. Fasallimu ala anfusikum. Kata Imam, kata sebahagian mufassirin, yang dimaksudkan fasallimu ala anfusikum itu adalah fal yusallim ba'dukum ala ba'din. Ini memberi salam ke atas sesama kamu lah. Tahiyatan min 'indillah. Itu sebagai satu penghormatan ataupun ucapan yang baik di sisi Allah, mubarakatan thayyibah, yang yang ada padanya keberkatan yang baik. Itu terjemahan secara literal lah. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Itu dalam surah An-Nur, surah An-Nur ayat 61. وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Firman Allah Ta'ala lagi, وإذا حييتم, dan jika kamu diberikan satu bitahiyatin, dengan satu ucapan penghormatan. Ayat tersebut diletakkan secara umum, tapi para ulama mengatakan itu adalah memberi ucapan assalam, beri salam lah. Fahayyu bi ahsana minha, maka hendaklah engkau membalasnya, membalas ucapan tersebut bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripadanya. Au rudduha, ataupun kamu membalas ucapan yang sama seperti yang diberikan kepada kamu. Seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yang mana pada satu hari seorang lelaki, seorang sahabat lah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu Nabi membalas lagi, menambah ucapan tersebut, membalas dengan menambah ucapan tersebut. Kemudian datang lagi seorang lelaki, beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, membalasnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian datang seorang lelaki lagi, dia bagi salam, memberi salam secara penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasnya hanya dengan waalaikum ataupun waalaikumsalam. Maksudnya Nabi tak tambah ucapan tersebut. Kemudian lelaki tersebut dia rasa tak puas hati. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang lelaki tadi dia datang beri salam dan kamu wahai Rasulullah membalasnya dengan menambah ucapan doa tersebut. Tapi pada saya, kamu wahai Rasulullah tak membalas, tak menambah ucapan tersebut. Kemudian dia tak berhati, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu tak bacakah firman Allah Taala tersebut, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maksudnya balas yang lebih baik daripadanya ataupun membalas yang seumpama dengannya. Maksudnya boleh, tak ada masalah. Kata para ulama, faziyadah mandubah, itu ucapan yang ditambah pada memberi salam tersebut, mandubah adalah sunat. Adapun wal mumasalah mafruḍah, dan ucapan doa yang yang seumpama dengannya adalah mafruḍah, itu adalah yang wajib. Itu menjawab salam adalah wajib, dan menambah ucapan salam tersebut adalah sunat. Itu secara ringkas daripada terjemahan daripada ataupun kefahaman daripada ayat Quran tersebut. Wa idza huyitum bi tahiyyatin
fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih baik daripadanya. Apa yang yang sunatnya hanya sampai wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan yang ditambah seperti mana kita pernah dengar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh, itu tak dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh tak nak buat, tak ada masalah, boleh. Cuma apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya setakat itu saja. Awrudduha, ataupun kita membalas yang seumpama dengannya tanpa ada tambahan. Itu adalah mafruḍah, itu yang wajib. Itu ayat daripada surah An-Nisa, ayat daripada ayat 86. Kemudian waqala ta'ala la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Firman Allah Ta'ala, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu masuk ke dalam rumah-rumah ghayra buyutikum, selain daripada rumah kamu, hatta tasta'nisu, sehinggalah kamu tasta'nisu, iaitu sehinggalah kamu meminta izin. Kata sebahagian mufassirin, mereka menakalkan pendapat daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan bahawasanya sebahagian ataupun penulis wahyu tersebut dia tersalah tulis. Tasta'nisu tersebut sepatutnya tasta'zinu, iaitu meminta izin. Minta izin, itu pendapat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi sebahagian para ulama mufassirin mengatakan tasta'nisu tersebut maksud iaitu memberi, maksudnya apa? Memberitahu. Saya ingat dalam bahasa Arab dia tersebut, iaitu maksudnya memberitahu. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu memberi salam ke atas kepada keluarga ahlinya, iaitu penduduk ataupun penghuni di dalam rumah tersebut. Sebab di zaman jahiliah dulu, mereka apabila nak masuk rumah orang lain, mereka tak bagi salam, terus masuk tanpa minta izin, terus masuk ke dalam rumah orang lain. Sehinggalah sebahagian daripada mereka tak rasa tak selesa, iaitu ketika di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka turunlah ayat tersebut. Itu ayat memerintahkan supaya sebelum kamu masuk ke dalam rumah orang lain, hendaklah kamu beri salam dan minta izin dulu. Minta izin dulu, barulah kamu, setelah mana diizinkan, barulah kamu masuk. Baik. Wa qala ta'ala, wa idza balagha al-atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama ista'dhana alladhina min qablihim. Firman Allah Ta'ala, wa idza balagha al-atfalu minkumul hulum, apabila telah sampai umur hulum, yakni kanak-kanak kamu, anak kamu telah mencapai umur yang umur baligh, falyasta'dhinu, maka hendaklah dia minta izin untuk masuk ke dalam rumah ataupun masuk ke dalam bilik. Kama sta'dzana alladzina min qablihim, seperti mana orang-orang yang sebelum kamu, maksudnya orang-orang dewasa. Orang dewasa dia perlu minta izin untuk masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam bilik. Baik. Wa qala ta'ala, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. Firman Allah Ta'ala, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, adakah telah sampai kepada kamu tentang kisah dhaifi Ibrahim, tetamu Nabi Allah Ibrahim al-mukramin, yang mulia. Itu tetamu Allah Nabi Ibrahim ni adalah di kalangan para malaikat, yang terdiri dari beberapa orang, yang mana mereka ni menyerupai manusia, dan mereka menjadi tamu baginda Nabi Allah Ibrahim untuk menyampaikan beberapa khabar gembira. Iz dakhalu alaihi faqalu salama, yang mana mereka ni apabila masuk ke dalam rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mereka mengucapkan salam, salam.
Ada takdirnya lah. Takdirnya salamun alaikum, ataupun takdir yang lain. Qala salam, maka Nabi Allah Ibrahim menjawab salam, iaitu ucapan tersebut, iaitu membalas ucapan salam tersebut. Wa'lam anna asla salam sabitun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Kata Imam Nawawi bahwasanya anna asla salam, asal salam tu sabit, iaitu memang ada bil kitab wa sunnah wal ijma', iaitu surahan, perintah untuk memberi salam, sabit, ada di dalam kitab, yakni Al-Quran, wa sunnah dalam hadis, dan juga ijma', ini kesepakatan para ulama. Wa amma afradu masailihi wa furu'ihi fa aktsaru min an tuhsar. Adapun ciri-ciri permasalahannya dan juga cabang-cabang perbincangan tentang hukum memberi salam dan minta izin tersebut, ada banyak. Fa aktsaru min ahtusar wa ana akhtasiru maqasidahu fi abwabin yasirah insyaallah taala. Adapun saya, kata Imam Nawawi, meringkaskan siri pembincangan tersebut pada bab-bab yang ringkas. Imam Nawawi mendatangkan bab, ada sekitar, adapun dalam 13 bab perbincangan pada permasalahan memberi salam dan juga minta izin, dan juga watashmitil atif ni lah, insyaallah taala. Wa bihi taufiq wal hidayah wal isabah wal riayah, dan padanya lah kita mohon taufik, hidayah, dan juga isabah wal riayah, ini untuk mendapat kebenaran dan juga perlindungan. Baik, bab yang pertama, bab fadlis salam wal amri bi ifsya'ihi, bab kelebihan ataupun keutamaan memberi salam dan juga perintah untuk menyebarkannya, menyebarkan salam. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim radhiyallahu anhuma an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul islami khair. Qala tut'im at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Imam Nawawi meriwayatkan daripada sahihai, yakni sahih Bukhari dan juga Muslim, radhiyallahu anhuma, an Abdullah bin Amr, daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair. Dia bertanya kepada Nabi, apakah ciri-ciri Islam yang baik? Qala tut'imut ta'am, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am, iaitu engkau memberi makan. Itu Nabi menjawab secara umum, ini berdasarkan kepada si penanya tersebut. Maksudnya tak semua orang dia akan mendapat jawapan yang sama. Ini baginda Nabi SAW ni menjawab berdasarkan orang yang bertanya tersebut. Bukanlah maksud ciri-ciri Islam tersebut hanya khusus ada beberapa saja, sedangkan banyak ciri-ciri Islam yang baik ini adalah sangat banyak. Tapi baginda Nabi menjawabkan dalam hadis ni berdasarkan keperluan, hal keadaan orang yang bertanya tersebut. Kemungkinan dia kurang dalam perkara tersebut, maka baginda Nabi SAW menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Ini baginda menjawab menyebut secara umum, memberi makan, tak kiralah kamu beri makan kepada manusia ke, kepada haiwan, binatang ke, dan sebagainya. Tut'imut ta'am, itu ciri-ciri Islam yang baik dalam hadis ni, iaitu engkau memberi makan, belanja orang makan, buat kenduri dan sebagainya. Itu adalah ciri Islam yang baik. Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau memberi salam, memberi salam kepada orang yang engkau kenal ataupun wa man lam ta'rif, kepada
sama ada kepada orang yang engkau kenal dan juga kepada orang yang kamu tak kenal. Iaitu kita tidak mengkhususkan memberi salam ni kepada orang yang tertentu sahaja. Kita menyebarkan salam secara meluas. Itu dalam kita menta'zimkan dan juga menyebarkan syiar Islam ni. Selagi mana dia orang tersebut dia Islam, Muslim, kita menyebarkan, kita memberi salam kepada mereka. Ini perkara yang jarang kita amalkan, khusus di Malaysia ni. Orang yang kenal saja kita bagi salam, orang yang tak kenal kita tak bagi salam. Berbeza di negara Arab, khusus di tempat saya belajar dulu di Mesir. Bagi salam kepada orang yang tak kenal ni adalah satu adat kebiasaan. Sama ada kita masuk dalam kedai, kita nak naik kenderaan awam, kita naik bagi salam, itu adat mereka. Sama ada selisih di tengah jalan, itu dah menjadi kebiasaan. InsyaAllah kita cuba amalkan di antara sunnah tersebut. Kita beri salam kepada orang yang tak kenal. Orang yang tak kenal ni itu dah kebiasaan kita, tapi orang yang tak kenal ni masih lagi belum dapat diamalkan secara meluas. Baik. Itu di antara ciri-ciri Islam yang baik. Tapi ciri-ciri Islam yang baik ni banyak lagi lah dalam hadis-hadis yang lain. Tapi yang nak dikhususkan di sini adalah kita memberi salam, kita menyebarkan salam kepada semua orang. Selagi mana dia Islam, dia Muslim, kita bagi salam. Baik, hadis yang berikutnya. Qala wa rawayna fi sahihayhima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك يعني نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فذلوه ورحمة الله. Hadis riwayat daripada Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim juga, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Allah azza wa jalla telah menciptakan, menjadikan Adam ala suratihi, atas surahnya. Hadis ni ada sedikit iskal, ada sedikit muskil. Sebagian para muhaddis, sebagian para ulama mengatakan khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi, yani dhamir suratihi ini kembali kepada Allah, dan mereka mentakwilkan, bukanlah maksudnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam ni berdasarkan suratihi, yani berdasarkan surati ni gambaran lah, gambaran. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahawasanya surati ini kembali, dhamirnya kembali kepada Adam sendiri, Nabi Adam sendiri. Maksudnya turuhu 60 zira'an. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam ni daripada asal kejadiannya ini 60 zira'an. Ini tingginya 60 hasta. Sangat tinggi. Bukanlah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam ni berdasarkan bentuk Allah Ta'ala tersebut. Sebab kita tak boleh mengisbatkan Allah Ta'ala ni dalam keadaan bentuk, berjisim dan sebagainya. Itu jawab balas kepada para ulama yang mentakwilkan surah ini kembali kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falamma khalaqahu, apabila Allah Ta'ala menjadikannya daripada bentuk asal kejadiannya ni setinggi 60 hasta tersebut, berbanding zuriat Nabi Adam AS ni yang mana bermula daripada kecil akan menjadi besar sehinggalah menjadi besar. Berbeza Nabi Adam AS
diciptakan setinggi tersebut, sehinggalah dia diturunkan ke bumi pun dalam keadaan tinggi tersebut, diwafatkan pun dalam keadaan tinggi tersebut, dan dimasukkan ke dalam syurga balik dalam keadaan tinggi tersebut. Berbeza zuriat Nabi Adam, daripada kecil sehinggalah menjadi besar. Falamma khalaqahu, apabila Allah Ta'ala selesai menciptakan Nabi Adam, ditiupkan roh padanya, qala izhab fasallim ala ulaik. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam AS, pergilah dan beri salam kepada ulaik, kepada mereka. Ini Allah Ta'ala perintahkan pergi kepada nafarun minal malaikah julusun, satu kelompok, satu kumpulan, satu jemaah para malaikat yang sedang duduk dalam keadaan beribadah, berzikir, memuji Allah Ta'ala. Sebab malaikat ni ada banyak hal keadaan mereka. Ada yang mereka tugas mereka hanya duduk saja dalam keadaan berzikir. Ada dalam keadaan berdiri saja dalam keadaan berzikir. Ada yang dalam keadaan sujud, rokok, dalam keadaan tawaf, dan di Arash ataupun di Baitul Ma'mur. Para malaikat yang bilangannya banyak, mereka tawaf. Kerja mereka hanya tawaf saja. Ada yang bertebaran di muka bumi, banyak. Malaikat ni banyak. Fastami' ma yuhayyunaka, maka engkau dengarlah apa yang mereka ucapkan kepada kamu. Setelah mana kamu bagi salam, kamu dengar apa yang mereka ucapkan. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik, karena itu adalah ucapan kamu dan juga ucapan penghormatan bagi zuriat kamu. Faqala assalamualaikum, maka Nabi Allah Adam AS pergilah dan memberi salam kepada para malaikat tersebut. Faqalu assalamualaikum warahmatullah, maka para malaikat tersebut menjawab assalamualaikum warahmatullah. Iaitu fazaduhu warahmatullah, mereka menambah warahmatullah. Betul, mereka membalas dengan menambah warahmatullah tersebut. Maka di sini kita dapat tengok boleh, harus untuk kita menjawab assalamualaikum. Banding kita biasa kita dengar kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Tapi di sini para malaikat menjawab salam Nabi Adam tersebut dengan assalamualaikum warahmatullah. Tak disyaratkan untuk kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Boleh, maksudnya di sini harus, boleh. Ini kebiasaan, selalu berlaku. Kadang-kadang berlaku pada saya sendiri. Kadang-kadang dah bagi salam, kalau mungkin orang tersebut dia tak perasan ataupun dia tak dengar, dia balas balik assalamualaikum. Sedangkan kita dah bagi salam. Soalnya kita seolah-olah dia rasa kita tak bagi salam lagi, dia bagi salam balik. Maka kita iktibarkan, kita nak tenangkan hati kita. Kita rasa aku dah bagi salam dah tadi, kenapa dia tak jawab? Tapi dia jawab, kita iktibarkan dia menjawab dengan assalamualaikum. Tapi kita balas baliklah, kita menjawab balik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk kita mendapat pahala jugalah. Baik, hadis yang berikutnya. Qala wa rawayna fi sahihayhima 'anil Bara' ibn 'Adib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sab'in bi'iyadatil marid wa ittiba'il janaiz wa tashmitil 'atis wa nasril dha'if wa 'aunil mazlum wa ifsha'is salam wa ibraril qasam. Hadza lafzu ihda riwayatil Bukhari. Riwayat Imam meriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Al-Bara' ibn 'Adib radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kepada kami untuk dengan 7 perkara. Bi'iyadatil marid, iaitu dengan perintah yang pertama untuk menziarahi orang yang sakit. Perintah tersebut bercampur dalam
Ada yang sunat, ada yang fardu, ada yang wajib. Bi'iratil marid, i'iratil marid ni sunat, itu menziarahi orang sakit, sunat. Wattiba'il janaiz, iaitu kita mengikuti jenazah. Ini setelah mana disolatkan untuk diiringi ke kuburnya. Ini wattiba'il janaiz adalah sunat. Ini sunat yang muakkadah. Begitu juga dengan i'iratul marid, yakni sunat yang muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Wa tashmitil 'atis, ini syahid dalam hadis ni. Imam Nawawi menerangkan untuk wa tashmitil 'atis, itu mendoakan orang yang bersin. Ya, bukan ini bukan lagi bab tashmitil 'atis ni adalah dalam bab-bab yang lain. Wa tashmitil 'atis ni sunat, iaitu mendoakan orang yang bersin ni adalah sunat kifayah. Sunat kifayah. Maksudnya kalau ada orang ramai, hanya seorang saja yang perlu menjawabnya. Tashmitul 'atis, itu ada syaratnya lah. Itu sekiranya orang tersebut setelah mana dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka waktu tersebutlah kita disunatkan untuk tashmid dia, untuk mendoakan yarhamukallah. Apabila kalau dia tak mengucapkan alhamdulillah, maka tak disunatkan kepada kita untuk mengucapkan yarhamukallah kepada dia. Sebab ada hadisnya. Itu kita akan tengok pada bab yang akan datang. Wa nasrul dhaif, dan kita menolong orang yang dhaif, orang yang lemah. Ini adalah fardu, fardu kifayah. Wa aunil mazlum, dan menolong orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi samalah maksud dengan menolong orang yang lemah tersebut. Ini fardu kifayah. Wa ifsya'is salam, wa ifsya'is salam, menyebarkan salam, itu memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang kita tak kenal. Itu adalah sunat yang muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Wa ibraril qasam, dan kita melaksanakan ataupun kita merealisasikan al-qasam. Ini orang yang bersumpah, itu dia bersumpah dalam untuk melakukan satu perkara yang baik, maka disunatkan untuk kita melaksanakan sumpah dia tersebut. Tapi kalau sumpah dia tersebut perkara yang tak elok, maka pada waktu tersebut tak disunatkan untuk kita menolong untuk dia melaksanakan sumpah dia. Baik, hadis ni ada sambungan dia lagi. Maksudnya Nabi perintahkan untuk melaksanakan 7 perkara. Sambungan dia lagi Imam Nawawi tak datangkan, iaitu wadahana an sab'in, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dengan 7 perkara yang lain. Cuma tak disebutkan di sini, sebab untuk meringkaskan, untuk mendatangkan syahid pada wa ifsya'is salam tersebut saja, untuk menyebarkan salam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita memberi salam, memberi salam. Okey. Baik. Selesai pada hadis tersebut, insya-Allah cukup, saya rasa cukup sekadar untuk hari ini. Insya-Allah kita akan sambung pada baki daripada bab ni pada hadis yang akan datang. InsyaAllah ta'ala, kalau tidak ada apa-apa halangan pada hari Isnin. Cuma insyaAllah saya rasa kemungkinan akan anjak sikit waktu. Kita insyaAllah akan bermula pada 8.30, 8.30 pagi. Sebab setiap pagi hari ni saya tak sempat nak menguruskan anak dan sebagainya. Maka selesai tersebut agak sikit penat sikit, letih sikit, nak rehat sikit. Sebab kalau waktu dalam keadaan penat ni, dia rasa tak boleh nak fokus. InsyaAllah kita bermula pada hari Senin ni 8.30 pagi. InsyaAllah akan kekalah waktu tersebut 8.30 pagi selama setengah jam insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang sebabkan kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala salah silap dan kekurangan.
kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.